أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. Dan tidaklah ada bagi seorang Nabi akan sifat khianat. Dan barang sesiapa yang khianat, kata Allah, dia akan datang dengan apa yang dia khianatkan. Kalau dia khianat dengan sesuatu barang ataupun sesuatu harta, maka kata Allah, dia akan datang dengan membawa benda tersebut sebagai salah satu tanda sewaktu dia khianat dalam hal harta rampasan perang ataupun harta baitul mal ataupun harta zakat. Thumma tuwaffa kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun. Kemudian akan ditunaikan kepada setiap jiwa itu apa yang telah dia buat, dan mereka tidak akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah dia tak menzalimi hamba-hamba dia, tetapi hamba-hamba adalah yang menzalimi dirinya sendiri. Apa maksud hamba yang menzalimi dirinya sendiri? Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Quran kepada kita. Allah telah menurunkan kepada kita seorang utusan, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tinggalkan kita 1400 tahun yang lepas, namun peninggalan baginda, yakni Al-Quran dan juga As-Sunnah, merupakan panduan dalam kehidupan kita supaya kita tidak menjadi hamba yang menzalimi diri kita sendiri di yaumal masyar kelak. Ibu-ibu muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, Allah berfirman lagi, innallaha la yuhibbul kha'inin, dan sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang khianat. Dalam satu khutbah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan, wallahi la ya'khudhu ahadun minkum syai'an bighairi haqqin illa laqiya Allah yahmiluhu yawmal qiyamah fala a'rifanna rajulan minkum laqiya Allah yahmilu bi'iran lahu ruqa aw baqaratan laha juwar aw syatan tay'ar. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, demi Allah, tidak akan diambil seseorang daripada kamu sesuatu benda, sesuatu hal, ataupun kita kata sesuatu binatang, sesuatu barang dengan tanpa hak dia. Maksud dia ambil harta bukan hak dia. Macam zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu peperangan Khaibar, ada seorang sahabat yang mana dia ambil bahagian ghanimah, harta ghanimah yang tak dibahagikan lagi sesama kaum muslimin. Apabila dia mati, Nabi sallallahu alaihi wasallam tak mau mensolatkan jenazah dia. Sahabat heran, sebab apa nak tak mau nak solatkan jenazah si mati ni? Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada orang mati, dia tetap akan disolatkan. Lepas tu Nabi SAW menceritakan bahawasanya dia itu adalah orang yang mengambil harta ghanimah tanpa hak, yakni mengambil sebelum daripada pembahagian kepada kaum muslimin. Dan Nabi SAW menyebutkan, aku tidak kenal seseorang daripada kamu ketika mana dia bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, yang mana dia membawa kambing, biri-biri, ataupun dia membawa sapi, yang mana dia usung binatang. Menceritakan apabila dia hidup di atas muka bumi Allah ini, dia ambil bukan hak dia akan bawa benda itu, dia usung pada hari kiamat, menunjukkan suatu di dunia ini dia seorang yang khianat dalam amanah. Berapa ramai hari ini ibu-ibu, ayah-ayah muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, orang-orang yang khianat kepada amanah yang diberikan kepada mereka. Salah satunya saya nak cerita berkaitan dengan zakat.
Yang mana benda ini seringkali disebutkan, dan saya rasa saya pernah cerita di masjid ini suatu ketika dulu, bagaimana urusan ataupun hal berkaitan dengan pejabat zakat yang pada hari ini dipertikaikan. Saya mengaji di Yaman. Seingat saya sewaktu saya mengaji di Yaman, pelajar-pelajar daripada negeri Kedah khususnya tidak menerima bantuan zakat. Tak terima bantuan zakat. Mengaji punya lama tak terima. Apabila ditanya kepada pegawai zakat tersebut, sebab apa yang tak bagi kepada pelajar yang mengaji di Yaman? Jawapan daripada pegawai zakat tersebut adalah kerana Yaman tak diiktiraf. Sedangkan sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan antara asnaf yang berhak menerima harta zakat adalah orang yang fi sabilillah, termasuk orang yang menuntut ilmu. Ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kita tengok betapa dunia pada hari ini yang mana khianat itu menjadi agenda utama mereka. Sedangkan kita tengok pejabat zakat kadang-kadang ni berpuluh juta orang dia. CEO dia dengan kereta mewah dan sebagainya. Sedangkan itu duit zakat. Saya puji seorang sahabat saya, seorang kaki tangan pejabat zakat di kawasan Kulit, yang mana dia sendiri yang turun pergi cari orang yang berhak untuk menerima zakat. Ni kita puji ibu-ibu, ayah-ayah sekalian. Tapi ada setengah tempat, Masya Allah, nak terima zakat serupa nak terima sedekah. Memang zakat tu berbentuk sedekah, tapi kita hormatlah orang kadang-kadang. Kadang-kadang tengok kesian makcik-pakcik yang tak ada upaya, kadang-kadang pergi beratur pejabat zakat, kadang-kadang kena marah dan sebagainya. Nak dapat 250 pun nyiksa ibu-ibu yang sekalian. Sedangkan pegawai dan juga CEO pejabat zakat hidup dalam keadaan mewah. Kadang-kadang kita nak kata khianat pun macam khianat, kadang-kadang khianat kepada amanah yang diberikan oleh rakyat. Sebab itu ibu-ibu, ayah-ayah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ada orang tanya kepada saya, "Habis tu Ustaz, kami ni dah tak apa nak percaya dah kepada pejabat zakat, kami nak bagi kat mana?" Sampai dibawa dalil. Memang ada satu buku yang saya baca, satu kitab yang menceritakan yang mana Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, tak silap saya, yang menyuruh untuk kita membayar zakat kepada pejabat zakat dan juga amir yang dilantik. Tetapi pada hari ini kadang-kadang tengok duit zakat tak tahu macam mana keadaannya. Sebab itu ramai yang ambil pendirian untuk menyumbang sendiri kepada orang yang berhak. Dan boleh ibu-ibu, ayah-ayah muslimin muslimat yang berhormat Allah sekalian, kadang-kadang orang tak bagi, dia takut tak sah zakat dia. Ini kesilapan pada hari ini. Ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, selepas saya berada di Yaman, kita buat satu pakatan. Lebih 50 orang pelajar Malaysia yang berasal dari Kedah. Walaupun saya bukan duduk di Kedah, tapi saya juga antara yang membantu gerakan pelajar untuk mengumpulkan zakat. Jawapan dari ibu-ibu yang sekalian, dapat duit zakat tu 5,000 setengah surat. Bayangkan sebelum ni mana duit zakat tu. Sebab itu ibu-ibu, ayah-ayah muslim muslimat yang rahmat Allah sekalian, kita kena faham bahawa salah satu dosa besar yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah khianat kepada amanah Allah. Hari ini macam-macam khianat ada ibu-ibu, ayah-ayah sekalian. Khianat minyak naik macam-macam. Sebab itu ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, saya nak ambil contoh yang terbaru berlaku baru-baru ini. Yang ini bukan soal politik. Saya tak mau sebut pasal politik, berkaitan dengan isu minyak naik dan sebagainya. Yang mana pada hari ini timbul ulama-ulama yang mengatakan kita kena redha kerana ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Penjual-penjual barang boleh naikkan harga dan rakyat kena terima. Saya nak bawa satu kisah yang mungkin saya pernah cerita kepada ibu-ibu yang sekalian, berkaitan dengan Imam Nawawi rahimahullah taala. Imam Nawawi ulama besar, yang mana pada zaman dia diceritakan bagaimana waktu itu pemerintah pada waktu itu dalam persiapan untuk memerangi satu kuasa besar yang nak perang, nak keluar berjihad. Semua ulama diminta mengeluarkan fatwa berhubung pembayaran cukai kepada kerajaan. Bayar cukai kepada kerajaan.
Dan semua ulama bersetuju supaya rakyat mengeluarkan cukai kepada kerajaan untuk memerangi tentera kafir pada waktu itu, tak silap saya. Maka raja tak puas hati kerana ada seorang lagi ulama, nama dia Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, yang tak mengeluarkan fatwa. Raja panggil Imam Nawawi ke istana. Dia kata, sebab apa kamu tak keluarkan fatwa? Jawapan daripada Imam Nawawi adalah, sekiranya tuanku, aku tahu bahawasanya engkau dulu adalah seorang hamba saja, selepas itu berlaku revolusi lah kita kata, maka engkau dilantik menjadi raja. Bila dilantik menjadi raja, aku dengar engkau ada 200 orang lebih pelayan ataupun hamba wanita, yang mana dengan mereka itu ada sebilangan emas, perhiasan emas. Dan aku juga tahu bahawasanya engkau ada 1000 orang hamba lelaki yang mana ada tali pinggang daripada emas. Kalaulah engkau beritahu aku bahawasanya harta di Baitul Mal itu telah habis, harta yang ada dalam kerajaan sudah habis, harta yang ada pada engkau habis, harta yang ada pada menteri-menteri engkau juga habis, lepas tu ambil harta daripada hamba-hamba engkau juga habis, jual pula hamba-hamba engkau, dapat duit itu juga habis, masa itulah aku akan keluarkan fatwa berhubung kenyataan untuk rakyat mengeluarkan cukai. Tapi kalaulah kerajaan ataupun pemerintah yang hidup dalam keadaan senang, hidup dalam keadaan seronok, kita tengok banyak duit dan sebagainya, anak pinak mereka hidup dengan kaya raya, aku tidak akan keluarkan kenyataan itu. Sehingga ulama yang lain menyebutkan, kami punya takut Sultan marah kepada Imam Nawawi, sehingga kami angkat kain jubah kami, takut Sultan pancung kepala dia kena kami. Lantas Sultan pada waktu itu mengarahkan supaya Imam Nawawi dibuang daripada negara. Maksudnya ibu-ibu, ayah-ayah muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam sesuatu hal, dalam sesuatu keadaan yang mana Allah Subhanahu wa taala melantik pemerintah walaupun dengan undi rakyat, tetapi itu adalah ketentuan Allah. Ini adalah amanah Allah Azza wa Jalla supaya memerintah dengan adil. Tapi kalaulah menggunakan kesempatan untuk mengkhianati hak-hak rakyat, inilah yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kita tengok pada hari ini macam-macam berlaku pengkhianatan di dalam dunia kita pada hari ini. Itu bab yang pertama yang disebut sebagai bab yang ke-19, iaitu khianat kepada harta rampasan perang, kepada harta Baitul Mal, dan kepada duit zakat yang diamanahkan. Dan disebutkan juga akan suatu hal yang mana disebut sebagai kezaliman, yang mana makan ataupun khianat kepada harta rampasan perang, kepada harta Baitul Mal, dan juga kepada zakat disebut sebagai orang yang zalim. Yang pertama adalah memakan harta secara batil. Ni makan harta secara batil ini adalah orang-orang yang zalim di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mana makan tanpa hak dia. Yang kedua, menzalimi orang lain, iaitu dengan membunuhnya atau memukulnya sehingga mematahkan tulangnya ataupun mencederakannya. Yang keempat adalah zalim kepada seseorang dengan mencela, dengan melaknat, dengan mencaci, dan juga menuduh dia melakukan maksiat ataupun zina. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la yaqbalullahu salatan bighairi tuhurin wala sadaqatan min ulul. Tidak diterima Allah Subhanahu wa taala akan solat tanpa kebersihan, tanpa bersih. Kalau tak suci, Allah tak terima solat. Dan wala sadaqatan min ulul, dan tiada sedekah daripada perbuatan khianat. Ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, Allah akan tanya kita di hari kiamat nanti. Nabi SAW menyebutkan
tidak akan berganjak kaki seseorang itu pada hari kiamat, melainkan ditanya kepada dia 4 soalan. Yang salah satunya akan ditanya kepada dia, dari mana dia dapat harta, ke mana dia belanjakan harta tersebut. Sebab itu kalaulah kita ada sumber daripada perbuatan khianat, ataupun kita ambil daripada hak orang lain, kita khianat kepada amanah orang, lepas tu kita ambil duit itu buat jadi sedekah, ibu-ibu yang sekalian, tak ada guna juga. Tak ada sedekah kepada apa yang dinamakan khianat. Yang ke-20, bab yang ke-20 daripada kitab Al-Kabair karangan Imam Zahabi rahimahullah ta'ala. Zalim dengan mengambil harta manusia dengan batil. Dulu kita pernah bahaskan tentang ambil ataupun kita makan harta anak yatim dengan batil adalah hukum dan berdosa di sisi Allah Azza wa Jalla, melainkan dengan yang tertentu yang telah ditentukan. Boleh nak makan harta orang, kita nak makan harta anak yatim boleh, tetapi dengan hak yang tertentu saja, yang telah ditetapkan. Bukan mudah nak makan senang-senang. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukam. Dan janganlah kamu memakan harta-harta di kalangan kamu dan kamu memberikan suap dengannya kepada para hakim. Yang ini saya nak cerita panjang. Ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, cerita satu buah sekolah yang mana dapat peruntukan lebih kurang 400,000 daripada kerajaan. Di cerita itu saya tak mau abang sekolah mana, tak nak cari sekarang. Yang mana 400,000 tersebut, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, kalau bagi kepada sekolah untuk buat kontrak itu, memang siap bangunan tersebut, siap. Tapi dia main proses tu kadang-kadang, ibu-ibu ayah sekalian, buat turun tu bukan buat turun dengan duit. Dia buat turun tu ada kontraktor dia sendiri yang makan terbang. 400,000 suku bangunan siap, ibu-ibu ayah sekalian. Suku aja siap. Sedangkan kalau ikut-ikut tu 400,000 tu cukup untuk belanja seluruh, dan kemungkinan masuk dengan bahan-bahan atau barang yang boleh dimuatkan dalam bangunan tersebut. Tetapi kerana apa? Kerana ada khianat dekat situ, ada nak makan harta benda rakyat dekat situ, ibu-ibu ayah sekalian. Sebab itu Malaysia ataupun dunia kita pada hari ini, kalau kita tengok apa yang berlaku di negara-negara lain, khususnya salah satunya Yaman, dan yang terkini yang berlaku revolusi buat kali kedua adalah Mesir. Salah satunya kenapa dunia Islam pada hari ini ditindas dan diancam, salah satunya adalah pengkhianatan oleh orang-orang atasan yang mengaku sebagai seorang Islam. Kalau kita tengok Mesir khususnya, negara dia kaya. Kalau Yaman, negara dia kaya. Sebab apa? Rakyatnya hidup menderita, ibu-ibu yang sekalian. Saya kalau pengalaman saya duduk di Yaman, Allah kalau tengok Ali Abdullah Soleh tu, ya Allah, kaya sungguh dia. Kaya dia. 30 tahun jadi Perdana Menteri, jadi Presiden Mesir. Sampai menamakan anak dia sebagai bakal Presiden untuk Yaman. Tetapi harta yang berada di dalam negara ini dia berkisar di kalangan puak-puak dia. Ketua tentera Pak Nakal dia, yang bahagian kewangan adik tiri dia, yang bahagian ni abang kandung dia, yang bahagian ni mak saudara dia. Semua ambil peranan masing-masing, ibu-ibu ayah yang sekalian, yang mana memakan harta manusia secara dengan batil. Sebab itu ibu-ibu ayah-ayah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ada manusia yang dia boleh suap pula. Dia kata tak apalah, bagi projek dekat saya bagilah lebih sikit. Sedangkan kadang-kadang projek itu bukan yang baik. Saya baru-baru ni terkenal sekali, ibu-ibu ayah sekalian, terkenal sekali. Dia buat turun peruntukan kepada sekolah yang saya dah buat sekarang. Dia kata, ustaz nak buat bahan binaan apa, tak apalah kan, 5,000 ustaz. Buat turun dia kata peruntukan 5,000. Hantu ayah kata orang macam ni. 10,000 senang. Dia sak 5,000 tengah jalan. Tapi kita pun cerdik juga, kita pergi terus pejabat. Ini yang berlaku kepada hari ini, ibu-ibu yang sekalian. Kerana apa? Kerana tak ada sifat amanah dalam diri kita, yang mana duit itu, duit yang disalurkan oleh kerajaan,
Kita kena faham itulah hak rakyat sebenarnya, bukan hak kerajaan. Itu hak rakyat yang mana kerajaan memegang amanah daripada rakyat dan daripada Allah Subhanahu wa taala. Litaqulu fariqan min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Iaitu kamu bagi suap ataupun rasuah kepada para hakim agar kamu dapat makan sebahagian daripada harta-harta manusia dengan cara dosa. Ni yang Allah sebut dalam Al-Quran yang berlaku pada hari ini, ibu ayah sekalian. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu mengetahui. Sebab itu kita tengok hari ini apa yang berlaku di negara-negara Islam khususnya, semuanya salah satu antara sifat khianat mereka. Mesir, ibu-ibu ayah sekalian, saya nak cerita sikit tentang Mesir. Berlaku revolusi setelah mana kepimpinan Husni Mubarak. Husni Mubarak ni zalim, ibu-ibu ayah sekalian. Sebab itu kalau orang duk sokong Husni Mubarak, orang duk sokong macam-macam hari ini, orang kata Husni Mubarak atau tak pecah amanah dan sebagainya, saya tak tahu lah nak kata. Minta dia boleh jawab depan Allah Azza wa Jalla. Hari ini Husni Mubarak yang 30 tahun memerintah Mesir, hari ini dibebaskan. Setelah mana dia dimasukkan di penjara dan dihukum penjara seumur hidup. Kerana apa? Kerana rasuah dan sebagainya, kerana membunuh dan sebagainya. Tengok, beribu rakyat Mesir yang dibunuh, khususnya daripada Ikhwan Muslimin. Tengok hari ini, bila naik orang-orang yang tak sepatutnya memerintah Mesir, Husni Mubarak dibebaskan, dan akhirnya Mursi ataupun Presiden Muhammad Mursi yang pada hari ini dihukum, ibu-ibu yang sekalian. Saya nak cerita sikit berkaitan dengan Mesir, yang mana berlaku revolusi yang menemukan Husni Mubarak. Dulu Mesir ni, ibu-ibu ayah sekalian, punya bodoh dan punya bengong yang kita kata secara jahatnya mulut ni. Bagaimana kerajaan Mesir pada waktu itu dalam menghadapi pilihan raya. Pilihan raya di Mesir ni, ibu-ibu ayah sekalian, diceritakan bila bagi kertas undi itu calon presiden. Tahu siapa calon presiden dia? Husni Mubarak seorang tu. Sama ada hampa pangkau, hampa pangkau selamat. Tak pangkau, cerita dia ISP. Ini yang berlaku 99.9%. Dia menang undi di Mesir. Satu pilihan raya yang paling busuk dalam dunia ini. Berlaku revolusi setelah mana kita tengok orang kata Husni Mubarak yang mana dia bagi projek, yang mana dia orang kata bagi sak-sak hanya kepada kroni-kroni dia, kepada anak-anak dia, kepada keluarga dia, menamakan anak dia sebagai calon presiden Mesir. Rakyat bangkit setelah mana rakyat yang hidup dalam keadaan sempit dan susah tengok kezaliman yang dilakukan oleh pemerintah Husni Mubarak pada waktu itu. Berlaku revolusi, berlaku pilihan raya yang paling bersih dalam sejarah Mesir. Berlaku pilihan raya bersih. Blackout tak ada, ibu-ibu yang sini. Menang Presiden Mursi. Menang dalam keadaan pilihan raya yang bersih. Bila naik Presiden Mursi, ibu-ibu yang sini, saya nak cerita sebagai gambaran kepada kita apa yang berlaku di Mesir pada hari ini. Apa kata ataupun ucapan Presiden Muhammad Mursi? Allahu Rabbuna, Al-Rasul Za'imuna, Al-Quran Dusturuna, Al-Jihadu Sabiluna, Al-Mautu Fi Sabilillah, Asma Amalina. Allah Tuhan kami, Rasul pemimpin kami, Al-Quran perlembagaan kami, jihad jalan kami, syahid di atas jalan Allah. Itulah cita-cita kami. Ucapan yang menggegarkan pelusuk dunia pada satu ketika dulu, ucapan yang menggetarkan Amerika dan juga Israel laknatullah. Ini ucapan daripada Presiden Muhammad Mursi. Kita akan sama-sama berjalan menuju ke Al-Quds dan kita akan solat bersama-sama di Masjidil Aqsa. Satu cita-cita daripada pemimpin Islam, pemimpin gerakan Islam yang menang dalam pilihan raya yang bersih di bumi Mesir, ibu-ibu ayah sekalian.
satu penghormatan kepada agama Allah yang bagi saya wajib untuk setiap Muslim mengangkat tangan kepada Allah. Wahai Allah, terima kasih kerana menghadirkan Mursi sebagai Presiden Mesir yang telah membebaskan rakyat Palestin yang sekian lama dibelenggu dan dikurung di tanah air mereka sendiri. Naik Presiden Mursi, ibu-ibu ayah sekalian, penghormatan yang terbesar kepada agama Allah dan juga pengorbanan kepada agama Allah, membuka semula sepadan Rafah yang menghubungkan Gaza dan dunia luar. Sekian lama Palestin dicengkam, ibu-ibu ayah sekalian, dicengkam, tak boleh keluar mana. Bila naik Mursi, dia buka sempadan Rafah, orang boleh masuk untuk bagi bantuan kepada penduduk-penduduk Gaza. Tapi bila jatuh Presiden Mursi, ibu-ibu ayah sekalian, apa yang berlaku? Dia robohkan terowong Gaza, ibu-ibu ayah sekalian. Sebab itu ada orang yang menyokong tindakan Al-Sisi dan tentera dia. Allahumma alaika bisisi, amin ya rabbal alamin. Kalau siapa-siapa yang pernah menyokong, katanya Mursi ini diktator, Mursi ini kroni dan sebagainya, yang menyokong rampasan kuasa itu, mengucap dan kembali istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab apa, ibu-ibu yang sekalian? Mursi dapat kursi presiden ini bukan senang. Nak ubah sistem Mesir yang puluhan tahun telah dirosakkan oleh pemerintah sebelum ini. Hari ini bila Mursi jatuh, ibu-ibu yang sekalian, Al-Sisi dalam kenyataannya menyebutkan, kami menjatuhkan Mursi adalah kerana kehendak rakyat. Disebutkan bahawasanya hanya beberapa tempat saja yang melakukan demonstrasi untuk menyokong tindakan Sisi, dan hampir lebih daripada 30 tempat yang menyokong supaya Mursi kekal sebagai Presiden Mesir. Ada seorang ustaz nama dia Ustaz Ridwan Abu Bakar, ibu-ibu ayah sekalian, dia pergi ke Kahira. Dia nak masuk ke Gaza, dia tak boleh. Dia kembali ke Kahira, dia berjalan lah, dia naik taksi dengan seorang pemandu taksi ni. Yang mana waktu tu Mursi dah dijatuhkan, tak silap saya, apa sebelum tu saya tengok, sebelum Mursi dijatuhkan. Pada waktu tu, ibu-ibu ayah sekalian, bagaimana kita tengok diceritakan oleh Ustaz Ridwan Abu Bakar ni, pemandu taksi tu sendiri benci kepada Mursi, kata macam-macam kepada Mursi ni. Apa yang Mursi buat semua tak kenal. Tapi baru-baru ni bila telefon dia, Ustaz Wan telefon dia, macam mana apa yang berlaku di Mesir, dia kata, hang betul sebenarnya. Kami orang Mesir adalah orang yang bodoh menyokong tindakan Sisi dan Bala Tentera. Sebab apa, ibu-ibu ayah sekalian? Yang berdiri di belakang Sisi, tentera Mesir pada hari ini adalah kelompok-kelompok yang disebut sebagai Amerika dan juga Israel. Diceritakan bagaimana Mursi seminggu sebelum dijatuhkan daripada tahta presiden dihubungi oleh Obama supaya berlembut dengan Amerika, berlembut dengan Israel. Tapi tindakan ini tak diambil, ibu-ibu ayah sekalian, menyebabkan dia digulingkan dengan kuasa tentera. Kalau dulu, sebab apa? Kita tengok bagaimana Presiden Hosni Mubarak, sebab apa dia itu ditajak oleh Amerika, sebab apa dia itu ditajak oleh Arab Saudi dan negara-negara yang lain. Kerana apa? Kerana dia mencengkam umat Islam, ibu-ibu ayah sekalian. Kerana apa? Kerana dia merosakkan bumi Palestin, yang mana dia menutup sempadan Rafah. Sebenarnya Mesir di tempat dia strategik sebenarnya, yang disebut sebagai tamadun dunia. Apabila sebut Arab, orang akan pandang kepada Muslim dan merupakan laluan utama untuk orang sampai ke dunia Gaza, bumi Palestin. Sebab itu, ibu-ibu ayah sekalian, bila khianat ataupun orang kata tidak amanah dalam sesuatu amal dan sesuatu hal yang telah diamanahkan oleh Allah dan juga rakyat, inilah yang akan berlaku, ibu-ibu ayah sekalian. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, innamas sabilu 'alal ladzina yazlimuna an-nas wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum 'adzabun alim. Sesungguhnya jalan kesalahan hanyalah bagi orang-orang yang zalim kepada manusia, dan mereka melampaui batas di bumi Allah dengan tanpa kebenaran, dan mereka itulah orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam azab api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ.
Dan orang-orang yang zalim itu tiada bagi mereka pelindung dan tiada bagi mereka penolong di hari kiamat kelak. Dan orang-orang zalim itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hari kiamat kelak dia akan berada dalam kegelapan yang cukup gelap. Innallaha la yazlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak menzalimi walaupun dengan seberat biji zarah. Allah tidak menzalimi hamba-hamba yang ibu-ibu sekalian, tapi hamba-Nya lah yang menzalimi dirinya sendiri. Sebab itu ibu-ibu, ayah-ayah muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, saya pernah sebutkan suatu ketika dulu di masjid ini juga, apabila kita diangkat oleh rakyat untuk menjadi pemerintah, kita ada hak sebenarnya, dan kita ada hak kepada diri kita, kita ada hak kepada orang yang di bawah kita, ibu-ibu yang sekalian. Sebab itu, kalau kita ambil kesempatan dengan apa yang Allah bagi kepada kita, dan Allah angkat kita sebagai seorang pemimpin, kita guna kesempatan tu ibu-ibu yang sekalian untuk kita tahu keuntungan, kita makan harta benda rakyat dan sebagainya. Allah akan bina kita di dunia oleh. Sebab itu apa yang berlaku di bumi Mesir, apa yang berlaku di bumi Yaman, apa yang berlaku di bumi Syria pada hari ini adalah salah satu penghinaan Allah kepada pemimpin mereka sebelum mereka diazab di dalam api neraka Allah jika mereka tidak bertaubat. Sebab itu kita gunalah kesempatan yang Allah bagi kepada kita, dan Allah bagi amanah kepada kita, gunakanlah dengan sebaik-baiknya supaya kita mendapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kepada bab yang ke-21 daripada kitab Al-Kabair yang menghitungkan dosa-dosa besar. Yang ketiga ibu-ibu yang sekalian, tajuk yang ke-21 berkaitan dengan mencuri. Allah sebut was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah wallahu azizun hakim. Kata Allah, dan lelaki yang mencuri, perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangannya sebagai balasan dengan apa yang telah mereka buatkan sebagai hukuman daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, inilah satu hukum ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala yang kebanyakannya menjadi bualan kita pada hari ini, ibu-ibu ayah sekalian. Ada orang, satu cerita di gurun, bagaimana seorang India yang dia rompak. Bila dia rompak, ibu-ibu ayah sekalian, India juga yang rompak ni, tak faham dekat lihat makcik, ambil semua barang kemas, duit lepas semua. Bila dia pergi buat report, orang tanya, aneh, ini orang mau buat apa? Dia kata, kalau dapat potong tangan dia. Begitu juga yang berlaku dulu ni, yang jutawan kosmetik, sosialomati juga. Bila orang tanya makcik kampung, makcik ni dapat ni nak buat apa ni kalau kat orang yang bunuh dia? Dia kata, kalau dapat nak kata bunuh balas banting. Jahat dia pakak kawan bunuh. Sebenarnya apa yang bermain di bibir masyarakat itulah tilka hududullah yang hari ini dipolitikkan ibu yang sekalian. Sebenarnya benda ni apabila orang faham agama, dia tak akan meloncat. Ni sebut hudud, tak boleh, tak kena dengan zaman, tak relevan dan sebagainya. Tapi bila kita tanya orang ramai, kalau dia ni mencuri, apa kita nak buat? Allah dia curi motor pakcik tu dah lah tak ada apa, orang susah, potong tangan orang macam ni. Sebenarnya itulah yang bermain di bibir masyarakat pada hari ini, yang merupakan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dulu satu cerita, bagaimana kita pernah dengar seorang hamba Allah yang bagi saya menghina dan mempertikaikan hukum Allah, yang mengatakan bahawasanya hukum wuduk ini tak sesuai dengan zaman, dengan masyarakat majmuk dan sebagainya. Ibu-ibu, ayah-ayah muslimin muslimat yang rahmati Allah
Allah sekalian, yang dapat kita sebagai seorang yang akidah sejahtera di sisi Allah adalah apa saja yang ditentukan oleh Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang sesiapa yang tak berhukum dengan hukum-hukum Allah, maka itulah orang-orang yang kafir, kata Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala, dia telah menerangkan kepada kita hukum-hukum dia. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita hukum-hukum dia. Sebulan yang lepas, ibu-ibu ayah sekalian, kita masuk dalam bulan Ramadan. Masuk dalam bulan Ramadan, ramai orang yang tadarus Al-Quran, ramai orang yang baca Al-Quran. Saya rasa ibu-ibu ayah sekalian, kalau baca Al-Quran dalam bulan Ramadan akan jumpa satu ayat, wa ma kana lil mu'minin aw wala mu'minatin idza qadallaha wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Ni semua orang jumpa. Kalau saya tak jumpa ustaz ayat tu, tak baca Al-Quran. Allah sebut jelas. Kalau kita ibu-ibu yang sekalian dalam bulan Ramadan ni, saya nak cerita sikit, kembali sikit bulan Ramadan, kita sedih sikit dengan cerita pasal curi. Masuk Ramadan, ramai orang suka baca Al-Quran, tadarus Al-Quran. Siapakah yang memahami dan melaksanakan dalam Al-Quran dalam hidup? Allah tak akan tanya semata-mata kita baca Al-Quran. Allah akan tanya, adakah kau melaksanakan tuntutan Al-Quran? Ramai orang hari ini yang baca dan hafiz Al-Quran, tapi ramai yang tak memahami dan melaksanakan hukum Al-Quran. Ada orang pula dia sanggup melawan hukum Allah Azza wa Jalla. Dulu kita dengar cerita, salah satu dia kes pembuangan anak. Kata, okey tak apalah, lah ni kita nak kurangkan kadar pembuangan bayi, kita sediakan kondom free kepada orang. Sediakan kondom supaya apa? Supaya orang kata boleh mengurangkan kadar anak luar nikah. Ibu-ibu ayah sekalian, itulah salah satu yang menggalakkan zina pada hari ini. Itulah salah satu dia. Saya mengajak pusat pembinaan akhlak ibu-ibu ayah sekalian. Ini cerita bukan tak apa nak baik dan cerita, tapi menceritakan bagaimana anak remaja kita yang boleh beli kondom. Kita kata, saya pun tak pernah tengok kondom tu, dia pun cerita macam mana boleh beli di farmasi dan sebagainya. Jangan ibu-ibu ayah yang terkejut, anak gadis usia 13 dan 14 tahun boleh, kita katakan kebanyakannya di sekolah menengah kebangsaan biasa. Ada satu sekolah tu, bila dibuat kajian, dalam 30-40 orang berzina. Bila manusia dia cuba mencari hukum lain selain daripada hukum Allah, inilah yang akan berlaku dalam masyarakat ini. Sebab itu kita tengok kadar jenayah meningkat hari ini. Walaupun kita di Malaysia ni, ibu-ibu yang sekalian, senjata ni tak boleh dapat pun di tempat-tempat awam. Tak ada pasal sama kagak waktu pergi cari nak senjata, tak ada. Tak boleh dapat ibu-ibu yang. Tapi kalau tengok di Yaman khususnya, saya duk sembang dengan pemandu teksi tu, dia boleh berpulak senjata. Dia kata ni bawa mana senjata. Saya pun tengok satu duk berkeli orang Arab ni, dia berkelak pistol. Tapi nak ceritakan bagaimana di Yaman ni nak cari orang kena bunuh cukup payah. Payah nak ada. Tapi kita pada hari ini apabila tak melaksanakan hukum Allah, melawan hukum Allah Azza wa Jalla, inilah yang bala yang Allah bagi kepada kita pada hari ini. Ada yang sebut tak sesuai dengan zaman dan sebagainya. Ingat, sebagai akidah yang mantap kepada Allah, hukum Allah hatta yaumal qiyamah, pegang dalam diri kita sampai ke hari kiamat, tetap relevan dan tidak ada perubahan. Ibu-ibu ayah sekalian, sebab itu salah satu aktivitas kita sebagai orang yang sejahtera hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan juga Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang mencuri, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu pada hari ini banyak sangat kes kecurian, banyak sangat kes bunuh, banyak sangat kes zina, banyak sangat kes rukul. Jawapan dia sama saja ibu-ibu ayah sekalian, dari dulu sampai sekarang adalah kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dalam bulan Ramadan yang lepas, adakah melekat nilai Al-Quran dalam diri aku?
kita berada dalam Ramadan, selepas tu kita masuk dalam Syawal, yang mana disebut sebagai bulan kemenangan, sampai orang Sungai Dua sebulan pun raya kan? Yang disebut sebagai bulan kemenangan. Jangan duk sebut kemenangan ni kita beraya. Kemenangan, tanyalah diri kita, ibu-ibu ayah sekalian, adakah aku melaksanakan tuntutan Allah dan tuntutan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Itu kita kena tanya. Ramai orang kita tengok sepanjang Ramadan, ibu-ibu ayah sekalian, saya nak ambil cerita bagaimana peristiwa nuzulul Quran orang sambut. Peristiwa apa lagi? Ihya Ramadan orang sambut. Peristiwa Badar Al-Kubra orang sambut. Tapi keluar daripada Ramadan tak ada apa. Ini adalah orang-orang yang sia-sia dalam bulan Ramadan. Sebab itu kembali semula dalam Ramadan yang 2 bulan lepas kita dah tinggal, kita tengok kepada ayat Al-Quran yang saya sebutkan tadi. Adakah kita ini orang-orang yang mengikut agama Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benarnya, tunduk dan patuh kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Al-Quran? Adakah kita ikut sepatut-patut apa yang telah diperintahkan kepada kita dan sunnah Nabi SAW? Adakah kita ikut dalam kehidupan kita? Itu saja saya rasa cukup pada malam ini. Kita muhasabah diri kita balik, ibu-ibu ayah sekalian, terutama berkaitan dengan Al-Quran. Ramai pada hari ini kita tengok banyak sangat masalah yang berlaku dalam masyarakat kita pada hari ini, yang rata-ratanya cuba mencari jalan penyelesaian. Jalan penyelesaian yang adalah Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Ada ulama-ulama, ibu-ibu ayah sekalian, yang kita pun tak tahu nak kata apa. Kalau bulan puasa dulu kita dikejutkan, 2 bulan lepas kita dikejutkan dengan cerita Ratu Cantik, ibu-ibu ayah sekalian. Saya ni rasa, orang kata, saya rasa macam nak terima kasih kat Ratu Cantik. Bukan sebab apa? Bila mufti mengeluarkan fatwa bahawasanya pertandingan Ratu Cantik itu adalah haram. Sebab apa haram? Dia kena tahu sebab apa berlaku haram. Kerana mendedahkan aurat dan khalayak ramai dan sebagainya. Ratu Cantik dia sebut. Tak tahu lah, tak tengok tak cantik mana orang. Dia kata kalaulah kami ni diharamkan, yang duk mandi kolam renang, yang duk gimnastik dan sebagainya, sebab apa tak haram? Pening pada mufti. Saya rasa pendek tak tahu nak buat apa. Jawapan dia mudah bila kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tak ada pening dah. Jawapan dia haram. Semua pertandingan ataupun apa-apa yang memperlakukan wanita ataupun kita kata yang menampakkan tubuh wajah, itu adalah haram di sisi Allah Azza wa Jalla. Hari ini kita tengok ibu-ibu ayah sekalian, bagaimana pada hari ini golongan muslimat khususnya perlu ambil perhatian, kerana pada hari ini salah satu kemenangan di pihak Yahudi laknatullah, kemenangan di pihak Nasrani laknatullah adalah melalui kaum wanita. Bukan apa ibu-ibu yang sekalian. Saya sepanjang saya duduk di Kuala Lumpur bulan puasa itu, saya berkenan sungguh dengan satu iklan. Iklan jual tilam King Kuai. Mungkin kita pun tengok iklan. Nak jual tilam tu, yang duduk atas tu dia lofa. Duduk tongkat dagu. Saya tengok iklan, saya tak berkenan pun beli tilam. Saya berkenan nak beli lofa atas tilam. Tengok macam bagaimana berjaya Yahudi laknatullah dan juga bagaimana berjaya Nasrani laknatullah dalam memesongkan umat Islam pada hari ini. Kerana apa? Kerana tak pegang pada Al-Quran. Sedangkan Allah disebut dalam Al-Quran kepada golongan muslimat khususnya tutup aurat supaya tak mendedahkan aurat, supaya mereka dikenali sebagai orang Islam, sebagai orang yang baik, dan juga mereka tidak diganggu. Al-Quran dah jelas dah menyebutkan ibu-ibu ayah sekalian. Sebab itu hari ini timbul sebab apa ada kisruhul dan sebagainya. Jawapannya adalah kadang-kadang wanita itu sendiri tidak menurut kemahuan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Apa-apa pun kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. InsyaAllah ada masa kita sambung lagi dengan yang kita Al-Kabair. Ada lebih kurang dalam 55 bab lagi, 3 tahun lagi bawah ni. InsyaAllah ibu ya sekalian, wallahu ta'ala alam. Kita sekali dengan sedikit doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa
الإسلام والمسلمين والمجاهدين والمسلمين والله pandang hati kami yang mungkin ada di dalam hati hamba yang soleh, hamba yang soleh, hamba yang taat kepada hamba yang Allah terima doa. Pandang hati ya Allah, perkenankan doa kami menang pada Islam ya Allah. Ya Allah, kami berada dalam keadaan demam ya Allah. Kalau dalam peperangan Badar itu ya Allah, Kau mampu memenangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jumlahnya sedikit dan lemah ya Allah, dan tak mampu mengalahkan putra musyrikin ya Allah. Ya Allah, bantu umat Islam di bumi Palestin, di bumi Mesir, di Syria, di India dan di negara kami Malaysia dan seluruh negara lain ya Allah. Menangkan Islam ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami. Allahumma alaika bil yahudi wal nasara wal ma'ad. Wahai Allah, wahai Tuhan, hancur dan celakakan golongan-golongan Yahudi dan Nasrani dan orang-orang yang bersama dengan mereka. Allahumma alaika bisisi wa man ma'hum. Wahai Allah, wahai Tuhan, hancurkan, celakakan, musnahkan Sisi dan tentera-tentera dan juga orang-orang yang menyokong dan bersama dengannya yang telah menjatuhkan Presiden Muhammad Mursi Al-Hafiz ya Allah, yang pada hari ini telah membunuh ribuan nyawa umat-umat Islam di bumi Mesir dan merosakkan bumi-mu yang di bumi Mesir. Hancurkan, musnahkan dan celakakan Sisi dan tentera-tentera. Allahumma alaika bi Asad wa man ma'hum. Wahai Allah, wahai Tuhan, hancurkan, musnahkan dan binasakanlah Asad di bumi Syria dan tentera-tenteranya yang telah memusnahkan, yang telah membunuh ratusan ribu nyawa umat-umat Islam di bumi Syria ya Allah, dan juga orang-orang yang bersama. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Wahai Allah, wahai Tuhan, hanya padamu kami berserah dan bertawakal ya Allah, dan padamu tempat kami kembali. Catatkanlah kami sebagai orang-orang yang membela agama ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.